Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Humaira binti Muhammad Hasanuddin, kelas Pendidikan Islam 2 dan kumpulan 1 bagi elektif terbuka Sains dalam Islam. Saya akan menceritakan mengenai pemindahan organ ataupun transplant yang merupakan salah satu bidang perubatan dalam sains dan akan mengaitkannya dengan maqasid syariah. Okey, kita lihat dulu isi kandungan. Di sini saya meletakkan 4 perkara, iaitu definisi pemindahan organ, hukum pemindahan organ, syarat-syarat pemindahan organ dan isu pakar bedah amalkah syarikat melakukan pemindahan jantung babi kepada manusia. Okey. Definisi pemindahan organ. Okey, dalam Kamus Dewan edisi keempat menyatakan pemindahan ialah perbuatan memindahkan atau mengalihkan. Organ pula ialah alat dalam tubuh manusia, binatang, tumbuhan yang mempunyai tugas yang penting. Jadi, organ yang boleh dipindahkan iaitu jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang ataupun ginjal. Okey, yang keempat-empat ni boleh dipindahkan daripada orang yang telah meninggal dunia. Kalau orang yang masih hidup, boleh dipindahkan sebahagian daripada hati ataupun buah pinggang. Ginjal tu satu saja buah pinggang. Okey. World Health Organization mengistilahkan transplantasi ataupun transplant sebagai pemindahan sel, tisu atau organ manusia daripada penderma kepada penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi-fungsi penting badan. Selain organ, boleh juga ada berlakunya pemindahan sel ataupun tisu. Okey, jadi benda ni bila ada penerima tu dia ada mengalami masalah organ seperti paru-paru, jantung apa tu kan. Jadi penderma tu boleh memberi kepada penerima organ untuk memberikan fungsi-fungsi badan tu kembali pulih. Okey, jadi apa hukum pemindahan organ? Okey, secara asasnya hukum pemindahan organ ataupun pendermaan organ ni ialah harus. Sebab apa? Pemindahan organ ni memenuhi tuntutan memelihara nyawa. Okey, memelihara nyawa ni ada dalam maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5 prinsip, iaitu memelihara ada agama, nyawa, keturunan, harta dan akal. Okey, jadi dekat perubatan iaitu pemindahan organ ni, untuk paling jelasnya adalah memelihara nyawa. Bila memelihara nyawa ni, hukum dia akan menjadi harus. Okey, kat sini ada penerangan. Majoriti ulama mengharuskan pemindahan organ berdasarkan kepada beberapa faktor yang sebahagiannya nas-nas syarak sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan sebahagian lainnya datang daripada kaedah-kaedah fiqh sama ada berkaitan dengan usul fiqh atau qawaid. Fakta ini disokong oleh makuliyah ataupun akal logik lah. Okey, walaupun begitu, okey, mereka sepakat, mereka tu siapa? Majoriti ulama lah, mengatakan bahawa asal hukum pemindahan organ manusia sama ada masih hidup ataupun mati adalah haram. Jadi asal dia adalah haram. Sebab apa? Proses pemindahan tersebut pada hakikatnya mencabul kemuliaan dan kehormatan diri manusia sendiri. Jadi asal dia haram, kemudian diharuskan berdasarkan fakta-fakta daripada nas, iaitu Quran atau Sunnah. Lepas tu ada sokongan lain, kaedah-kaedah fiqh dan juga akal sendiri. Kita fikirlah kalau macam kita tak buat pemindahan organ ni akan boleh jadi lebih teruk, iaitu meninggal dunia. Okey, kita tengok asas-asas keharusan pemindahan organ. Di sini terdapat 3 asas keharusan pemindahan organ, iaitu pertama,
segala urusan itu mengikut tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha. Okey. Maqasid tu tujuan lah. Okey, ikut tujuan. Okey, pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menyiksa mayat, tetapi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa pesakit. Kat sini tujuan pemindahan organ untuk menyelamatkan nyawa. Tidak ada sama sekali untuk menyeksa orang lah. Orang yang membuat pemindahan organ tu. Okey, kemudian kat sini firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Maksudnya, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup semuanya. Hidup manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi kat sini nampaklah tujuan dia adalah untuk menyelamatkan nyawa. Okey, yang kedua, kemudaratan perlu dihilangkan. Okey, ad-dararu yuzal. Rawatan pemindahan organ memberi pilihan untuk memilih jalan yang paling kurang mudarat. Okey, apabila berhadapan dengan situasi dua kemudaratan, maka bagi mengelak kemudaratan yang lebih besar, keutamaan harus diberi dengan memilih kemudaratan yang lebih kecil. Okey, kemudaratan yang lebih besar, bila kita tidak melakukan pemindahan organ, maka boleh berlakunya kematian. Sebab itulah mudarat paling yang lebih besar, meninggal dunia. Mudarat yang lebih kecil, buat pembedahan ni lah. Sebab pembedahan ni memanglah ada kesan dia kan. Sakit ke, boleh juga macam meninggal dunia apa tu. Tapi kita ikhtiar hilangkan perkara yang lebih mudarat. Kita ambil yang lebih utama untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kita tak buat, terus dah sah-sah, orang tu tidak selamat. Kalau kita buat, insya-Allah ada jalan penyelesaian yang boleh selamat. Okey. Yang ketiga, kesukaran membawa kemudahan. Okey, kesukaran membawa kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibul taysir. Okey. Jika seseorang berada dalam kesukaran yang tidak dapat ditanggung, maka harus diberi kelonggaran kepadanya bagi menghilangkan kesukaran tersebut. Nampak kat sini dia tunjuk kesukaran tu kita longgarkan. Maksudnya daripada haram tadi menjadi kepada harus. Pemindahan organ ni daripada hukumnya haram jadi kepada harus. Dilonggarkan untuk hilangkan kesukaran. Kesukaran kepada pesakit tu lah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kat sini menceritakan ayat ni mengatakan Allah berfirman, katanya Allah memberikan kemudahan selain pada macam orang panggil apa, kesukaran ni macam banyak lagi lah selain daripada pemindahan organ ni, macam musafir apa tu kan. Allah memudahkan urusan manusia. Okay, jadi kita dah tahu dah hukum dia harus. Jadi bila dah harus, bolehlah buat pemindahan organ ni. Maka okay, kita akan tengok pula syarat-syarat pemindahan organ. Pertama, tidak menyebabkan penderma yang masih hidup menanggung kemudaratan pada dirinya. Maksudnya kat sini, contohnya penderma akan mati atau cacat seperti hilang pendengaran, penglihatan dan kemampuan untuk bergerak. Jadi pemindahan organ ni kena pastikanlah
bahawa tidak menyebabkan kemudatan kepada orang yang menderma tu. Kemudian yang kedua, pemindahan organ tidak boleh berlaku melibatkan urusan jual beli. Jadi kalau berlaku urusan jual beli, benda tu adalah haram, tak boleh sama sekali. Derma organ ni kita beri secara ikhlas, tak boleh ada urusan jual beli. Okey, seterusnya pemindahan organ mestilah berlaku dengan izin penderma berkenaan. Keizinan tidak boleh diberi oleh kanak-kanak, orang gila ataupun orang yang dipengaruhi paksaan, kekeliruan atau tekanan. Jadi orang yang menderma tu dia macam dia tahulah dia memang nak derma sendiri, rela. Macam tu. Kena ada izin penderma. Tak boleh ada penderma tu rasa terpaksa apa semua tu. Tak boleh. Okay, terakhir, para doktor yang melaksanakan urusan pemindahan organ hendaklah mempunyai asas keilmuan yang cukup untuk membuat pertimbangan baik buruk terhadap penderma dan penerima organ. Asas keilmuan ni kira pakar doktor tu tahulah semua perkara dengan mengenai pemindahan organ ni. Ilmunya cukup. Kalau tak ada ilmu untuk pemindahan organ ni, nanti masalah lah dekat orang panggil apa, pesakit tu lah. Jadi kat sini ada 4. Tak mudarat pada penderma, tak boleh ada urusan jual beli, ada dapat keizinan daripada penderma. Lepas tu memang doktor tu wajib lah ada asas pemindahan organ ni. Ilmu dia mesti pandai betul lah. Macam tu. Okey, syarat-syarat pemindahan organ ni dikeluarkan oleh Fatwa Kebangsaan. Okey. Seterusnya kita dah tahu dah syarat dia apa. Bila dah boleh dah, kita tengok pula bagaimana organ penderma itu dipindahkan. Okey, jadi proses pemindahan organ membabitkan suatu pembedahan yang bersih dan suci hama. Okey, jadi kat sini cara pemindahan organ tu melalui pembedahan. Okey, pembedahan dijalankan di Dewan Bedah Hospital oleh pakar bedah yang berpengalaman. Nampak kat sini dia cakap pakar bedah yang berpengalaman akan melakukan pembedahan tu dekat hospital lah. Dewan Bedah kat hospital. Kemudian perolehan organ ataupun tisu seseorang penderma ini tak akan jejaskan rupa bentuk badan. Maksudnya kat sini dia cuma ambil organ tu tapi dia tak badan tu masih sama lagi, okey lagi bila waktu pemindahan tu. Okey, seterusnya selepas organ dan tisu diperoleh, luka pembedahan itu akan dijahit dengan sempurna. Okay, kalau bagi yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup lah, penderma tu dia tak akan alami apa-apa kesyaratan fizikal lah. Pembedahan tu dia berlaku dengan baik. Dia akan jahit apa semua tu dengan sempurna. Maksudnya dia bukannya nak melukai pesakit ataupun penderma lah. Dia akan buat dengan sebaiknya. Pakar bedah tu buat dengan sebaiknya untuk menyelamatkan sakit. Jadi segala proses pemindahan dan pemindahan ni dijalankan dengan rasa penuh hormat dan tertib seperti mana pembedahan biasa yang dilakukan yang macam lain lah. Bukan banyak menggunakan pembedahan, teknik pembedahan untuk menyelamatkan nyawa. Isu iaitu kat sini saya ambil pakar bedah Amerika Syarikat melakukan pemindahan jantung babi kepada manusia. Okey, seperti kita tahu ataupun mungkin pengetahuan barulah. Okey, babi ataupun khinzir merupakan najis mughalazah, iaitu benda yang macam kalau manusia ni, kalau Imam Syafi'i ni memang tak boleh makan ataupun sentuh. Okey, kan ada 3 jenis najis: mukhafafah ringan, mutawassitah sederhana, mughalazah berat. Okey, khinzir dengan anjing dalam najis mughalazah, najis berat.
Jadi kita nak tengok sekejap lagi hukum dia apa. Okay, sekarang ni saya nak cerita dulu isu ni. Okay, pakar bedah Amerika Syarikat telah berjaya memasukkan jantung daripada khinzir kepada seorang lelaki bernama David Bennett berusia 57 tahun yang telah diubah suai secara genetik. Jadi David Bennett ni sebelum ni dia dianggap tidak layak lah untuk menerima pemindahan bagi mendapatkan jantung manusia. Sebab apa? David Bennett ni dia macam ada melanggari lah protokol ataupun perkara-perkara peraturan yang ditetapkan untuk dia untuk mendapatkan pemindahan jantung manusia. Tapi dia telah langgar, jadi tak boleh lah dapatkan jantung manusia. Jadi okay, pemindahan ni dia berlaku pada 7 Februari 2022. Dan berjaya lah pemindahan ni seperti yang dinyatakan kat sini. Jadi pemindahan ni dilakukan sebab organ haiwan diambil kerana mempunyai masalah kesihatan yang sangat teruk. David Bennett ni dah sangat teruk dah kesihatan dia. So kalau tak buat pemindahan organ, dia akan meninggal dunia. Jadi pakar bedah pun ambil lah organ daripada khinzir yang diubah suai secara genetik. Okay, jantung khinzir ni ada fakta mengatakan bahawa saiz jantung khinzir sama besar dengan saiz jantung manusia lelaki dewasa. Jadi pakar bedah ni nak ambil jantung khinzir tu lah bubuh dekat David Bennett. Okay, tapi jantung tu diubah suai secara genetik. Bila diubah suai secara genetik, benda ni nak bagi mengelakkan berlakunya ada virus lah yang boleh melawan menentang sistem manusia. Okay, David Bennett ni merupakan orang yang pertama lah dalam pemindahan organ, pesakit pertama dalam pemindahan organ daripada jantung khinzir yang berjaya lah. Sebab sebelum ni terdapat berlakunya sebelum ni pun ada pernah dibuat pemindahan organ daripada jantung khinzir ni, tapi tidak berjaya. Dan orang tu meninggal dunia sebab apa? Virus masuk ke dalam sistem badan orang tersebut. Tapi yang ni berjaya setelah diubah suai secara genetik jantung khinzir tu. Okay, kat sini nampak lah kat sini kepakaran daripada saintis untuk mencari jalan untuk membantu manusia yang mengalami kesukaran untuk hidup. Okey, tapi walau bagaimanapun David Bennett ni dia bertahan selama 3 bulan je. Sebab 8 Mac 2022 dia meninggal dunia sebab mengalami masalah ni lah. Virus khinzir tu dapat melawan juga sistem badan dia tu. Walaupun pemindahan tu berjaya, tapi dia hanya dapat hidup selama 3 bulan sahaja. Okey, yang itulah cerita dia. Tapi walau bagaimanapun kat sini nampaklah ada usaha, ada perkembangan, ada bantuan lah untuk menyelamatkan manusia dengan kaedah sains perubatan ni. Okey, jadi hukum pemindahan organ khinzir kepada manusia. Okey, kat sini menyatakan para ulama bersepakat mengenai tentang haramnya penggunaan najis. Penggunaan najis sebagai ubat adalah haram. Tapi bila ada darurat, dia akan menjadi harus. Macam tadi kita bincang mengenai pemindahan organ daripada haram menjadi harus. Kat sini dia tambah pula pemindahan organ khinzir. Najis mughalazah pula tu. Haram juga. Memang haram lah kan najis mughalazah. Tapi dia jadi harus sebab darurat. Jadi harus juga. Bagi mazhab Syafi'i, penggunaan tulang yang dikira najis tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan yang amat mendesak dan tidak ada
alternatif lain daripada tulang yang suci. Okey. Menurut Zulkifli Muhammad Al-Bakri 2021, pemindahan organ khinzir kepada manusia adalah dibolehkan dengan syarat adalah darurat yang disahkan oleh pakar perubatan dan tiada alternatif lain yang lebih sesuai. Dan jika ada alternatif lain, maka terbatallah keharusan tersebut. Jadi kat sini, daripada haram jadi harus sebab darurat. Tapi bila ada alternatif lain atau cara lain yang boleh ubah, maksudnya selain guna daripada organ khinzir ni, bila ada alternatif lain, so organ khinzir ni tak bolehlah guna. Kita guna yang lebih baik lagi. Jadi dia akan jadi, maka terbatallah keharusan tersebut. Okey, kesimpulannya kat sini, okey. Pemindahan organ diharuskan oleh kebanyakan ulama walaupun hukum asalnya adalah haram. Daripada haram menjadi harus. Sebab apa? Okey, berdasarkan asas-asas keharusan pemindahan organ iaitu berdasarkan niat atau tujuan, menghilangkan kemudaratan dan menjadikan sesuatu daripada sukar kepada mudah. Syarat-syarat pemindahan organ mestilah tidak memudaratkan penderma, mendapat keizinan daripada penderma, tiada unsur jual beli organ, doktor tu menguruskan pemindahan organ mempunyai pengetahuan berkaitan pemindahan organ yang secukupnya. Dan seterusnya, pemindahan organ khinzir kepada manusia adalah diharuskan atas sebab darurat walaupun pada asalnya menggunakan najis adalah perbuatan yang haram. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada saya. Semoga pengkongsian ini memberikan manfaat kepada semua dan mendapatkan pengetahuan baru. Okey, itu saja. Okey, ini merupakan rujukan yang saya ambil sebagai rujukan untuk menceritakan tentang semua isi-isi mengenai pemindahan organ yang merupakan bidang perubatan dan mengaitkan dengan maqasid syariah. Okey, terima kasih.